Yes. Hello, selamat datang ke Fakulti Kaki Lima. Aku tak tahu kenapa dia buat gitu. Oh, dia tengah seronok tengok kamera. Okay, saya nak korang semua chill-chill, relax-relax. Kat sini pun dah chill. Korang yang tengok kat rumah boleh buat teh, ambil biskut, apa semua, relax sebab kita nak belajar mengenai teori-teori muzik. Alright. Yang baru datang yang tak tahu apa benda dia orang ni kan. Ada kelas-kelas macam ni dekat Kaki Lima semua ni. Fakulti Kaki Lima ni sebenarnya adalah program yang kita design supaya semua orang boleh baca skor. Hopefully one day. Semua orang boleh membaca notasi muzik. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita tak tahu nak menilai muzik yang bagus tu macam mana, bila kita tak tahu apa nak tengok pada muzik tu, sebab tu kita nak suruh korang belajar untuk macam mana nak membaca notasi-notasi muzik. Atau at least daripada program ni kalau korang tak dapat macam mana nak baca notasi muzik tu, at least korang dapat baca block chord ataupun chord chart atau benda yang saya selalu bercakap dalam setiap episod, penting untuk kita boleh baca lead sheet. SHEET, lead sheet. Yes, jangan salah sebut pula. Now, lead sheet adalah satu dokumen di mana kita mendokumentasikan sebuah lagu dan kita gunakan, setiap musician akan dapat lead sheets tu dan kita boleh main sama-sama because kita boleh membaca. Itu perkara yang paling asas lah. So, once korang dah boleh baca lead sheets, korang akan boleh nampak muzik tu dengan lebih detail. Korang tahu apa yang berlaku kat muzik tu. Dan korang boleh berkarya dengan lebih deep dan lebih profesional. Wah, tiba. Semangat. Alright. Hari ini saya masih lagi ditemani oleh band daripada Johor, Brain Stew. Yes. Okay guys, kalau korang ada nak membuat sebarang postingan di social media, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Fakulti Kaki Lima. Make sure guna hashtag tu supaya semua orang boleh jumpa. Kita orang kata build satu community. Okay? Lagi satu, kalau korang ada soalan, yang tengok di rumah ada soalan, korang boleh just tulis di ruangan komen. So nanti kita akan jawab persoalan korang. Yang ada kat studio, gunakan masa ini untuk bertanya soalan. Tapi jangan tanya pasal resepi masakan sebab tak ada kena-mengena. Tanya pasal music, especially topik yang kita akan discuss kejap lagi. Hari ini kita akan sambung daripada episod yang sebelum ni. Masih lagi dengan Dynamic. Kalau korang tengok episod sebelum ni, ada persoalan yang sangat menarik. Sebelum membuat persembahan tu, kita nak jawab persoalan tu juga. Alright, dah ready? Ready! Alright, good. Diorang ni dah ready. Sekarang kita nak bercakap mengenai Dynamic. Ini bahagian yang kedua. Recap sikit, episod yang sebelum ni kita dah belajar pasal simbol ni. Apakah nama dia? Forte. Forte. Okay, forte maksudnya kuat ya. Forte. Dia tak te, forte. Forte benda lain. Okay. Yang ni? Piano. Maksudnya perlahan. Okay, perlahan di sini bukanlah perlahan dari segi temponya jadi perlahan ya. Ini adalah maksudnya level dia tu. Dia jadi soft. Perlahan macam ni. Dia tak kuat. Ini forte. Kalau perlahan macam ni. Kita kena, bila main muzik tu kita kena hidupkan dia. Alat muzik tu dia tak hidup. Yang hidup kita. Jadi kita kena ekspreskan kehidupan tu. Dalam kehidupan kita ada bahagian-bahagian yang kita perlahan. Ada bahagian-bahagian yang kita kuat. Jadi biarkan benda tu jujur dalam muzik. Now that korang dah belajar, so korang akan boleh apply benda tu. Dan korang boleh tulis benda tu. Sebabnya bila kita dah tulis lagu, contohnya ini. Okay, katalah ini lagu korang tu. And then korang nak main kat sini, okay. Kat sini dia mesti kena kuat. Kita akan letak. Biasanya di bawah staff line. Okay, so dekat note. So musician ataupun orang yang belajar, kita akan tahu bila kita ada simbol ni, maksudnya start daripada note ni kita main dia kuat. Lepas tu katalah kat sini ada piano. So maksudnya kat sini kita akan main kuat perlahan. And then sini kuat balik. So dia akan jadi ta 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 ti da 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 ta pam. Macam tu. Pelik lah, ini contoh. Dia orang tengok macam betul ke tak brother ni kan. Ni contoh. Tapi kalau nak tulis, maksudnya kalau dalam korang punya lead sheet ataupun korang punya skor, cara nak tulis dia beginilah di bawahnya. Wan nak tanya. Yes. Check. Dia kat skor tu kan, kalau kita tulis itulah simbol forte atau piano, selagi misal kata kita start dengan forte. Yes. And selepas pada tu selagi tak ada simbol apa-apa, selagi tu kuat lah tu maknanya. Selagi kita tak letak, okay ni piano pula. Ataupun start piano,
Selebihnya senyap je gitu. Soalan ni padu. Okey, mantap. Good question. Now, soalan dia, adakah kalau kita letak simbol ni, maksudnya selepas-lepas ni pun kita akan main forte juga? Jawapan dia yes. Kalau kita ada kat sini, simbol ni, maksudnya selepas ni, kalau kata panjang skor yang kita baca tu dah tak ada simbol lain, maksudnya sepanjang-panjang tu kau main forte. Ya. Kat mana nak berhenti ni? Kat mana nak berhenti? Terpulang lah. Awak yang punya lagu. Kalau awak kata, okey kat sini piano. Makanya habislah piano. Piano tu nanti dia jadi softer ke dia jadi Dia akan jadi soft. Dia terus staggered soft. Staggered soft. Dia macam pang kuat tiba-tiba perlahan. Dia mengejut lah sebab kita letak simbol ni mengejut. Dia ada yang gradual punya. Tapi sabar, yang tu kita akan belajar di next episode. Aku dah spill the tea kat sini. Dia ada cara-cara. Sebab ilmu-ilmu music teori yang kita belajar ni, dia bukan baru 10 tahun, 20 tahun orang buat bang. Dia dah beratus tahun dah. Benda ni dah berevolusi daripada zaman ancient Roman, sempat lalu kita punya Islamic punya golden age dan dibangunkan lagi oleh ilmuwan-ilmuwan Islam macam Ibn Sina semua tu. Sampai yang ke 21st century ni kita belajar ni dah cukup komprehensif dah. Dah cukup develop dah. Jadi manusia-manusia yang sebelum kita ni, dia dah buatkan benda tu mudah untuk kita yang sekarang ni. Tinggal kita je nak tak nak belajar. Nampak deep. Nampak deep? Okey, soalan yang sebelum ni adalah okey, kita ada kuat, kita ada perlahan. Now, forte, piano ini semua adalah bahasa Itali. Sama juga kita akan gunakan juga dia sebenarnya ada simbol-simbol yang in between ataupun lebih ataupun kurang. Yang itu kita punya nama-nama yang kita pakai. Okey, sebab macam inilah senang supaya kita nampak level-level dia. So this is forte, maksudnya kuat. Sini piano, maksudnya perlahan. Okay. In between, kita akan tambah. In between kalau dalam bahasa Itali, maksudnya medium, sederhana, is kita panggil mezzo. Mezzo. So kalau kita nak dia sebagai sederhana kuat, kita tulis dia, simbol dia adalah MF. Mezzo forte. Mezzo forte maksudnya sederhana kuat. Okay, ini saya buat daripada segi level Sini dah kuat, sini perlahan. Mezzo forte is sederhana forte. Yes, sederhana forte. Boleh lah. Mezzo forte. Now, kalau kita macam perlahan kita nak dia kurang sikit perlahannya. So dia macam sederhana perlahan lah. Kita panggil dia mezzo piano. So mezzo piano is basically slightly softer than piano. So piano ni tidaklah bermaksud perlahan yang perlahan bisik terus. Tak. Dia ada dalam, dia ada bawah lagi. Sebab kalau kita nak go lagi tinggi, forte. Tapi bukan forte dek. Lain macam bunyi dia. Forte. Tak. Korang ni, okey bagus. Maksudnya otak korang tu berjalan dan berkembang. Okey. Fortissimo. Nah, kalau ada dua F ni, nama dia fortissimo. Okey. Korang nak cakap, korang pakai mic boleh. Orang kat rumah pun nak dengar agak korang cakap apa. Ini korang bisik-bisik macam kelambu. Massimo. Apa benda? Mantap. Mantap. Fortissimo, Mat. Fortissimo. Now, dia ada lagi. Ni rasanya apa? Forte. Ni forte. Fortissimo. Ni nama dia Fortissimo. Okey. Maksudnya okey. Tak apa, kita boleh dulu. Saya ada benda nak terangkan. Kejap. Kita ke bawah dulu. Piano. Kita ada pipi juga. Ni apa? Piano. Pianissimo. Tepuk sikit. Pandai tu. Mantap. Power. Kalau pipi? Pianissimo. Dia bukan piano tak? Dia pianis. Pianissimo. Ejaan dia. Kalau pipi, pianissimo. Kalau pipi tambah je lah. Pianissimo. Memang
Hello? Hello. Yes. Memang ni semua bahasa Itali. Good question. Memang bahasa Itali. Now, kenapa dia bahasa Itali? Yang ini tak tahulah korang minat ke tak. Dulu jujur saya zaman sekolah saya tak cukup tak suka subjek sejarah. Tapi bila saya belajar muzik, sejarah muzik tu somehow sangat fun, sangat best. Okay. Kenapa dia Itali, menggunakan term Itali? Muzik kita ni daripada zaman Empire Rome tu jatuh, lepas tu Europe dia pergi ke satu zaman kegelapan, Dark Ages ataupun medieval. Lepas tu dia orang lalu zaman Renaissance. Nah, masa Renaissance kiranya dekat Europe tu centralize segala gedung-gedung ilmu dekat Europe adalah dekat Paris. Itu zaman Renaissance. Nah, Renaissance tu baru orang start recover balik dia orang punya muzik tau dekat Europe. And then bila masuk ke zaman Baroque, zaman Baroque centralnya adalah dekat Itali, Venice to be exact. Ini kalau kita kaitkan dengan apa jadi kat tanah Melayu masa tu, this is zaman kegemilangan Melayu Melaka. We are talking about 15th century, abad ke-15. No. So zaman Baroque tu sebab dia dekat Venice, ya betul lah, zaman Baroque dekat Venice, diorang evolvekan lagi ilmu mengenai muzik, jadi dia banyak gunakan term dalam bahasa Itali lah. Sebab kat situ kalau orang daripada Europe mana-mana nak belajar muzik, semua akan pergi ke Venice. So daripada situ kita dah standardize most of the term yang kita gunakan dalam muzik kebanyakannya dalam bahasa Itali. Yeah. Okey ke? Silakan. Noted. So bagus kalau kita tahu sejarah juga sebab kita tahu mana datang all this term. Kenapa pakai bahasa Itali. So itu sejarahnya. So one last thing sebelum kita habis, sebelum kita tengok korang punya persembahan, kadang-kadang ini kita dah jarang pakai lah. Sometimes dia just tak ada macam mana orang tak nampak sangat level FF dengan FFL ni sebab certain instrument dia ada dynamic range yang sangat soft. Okay. Kecuali percussion. Percussion tu kau boleh drum contohnya kau boleh main soft dan kau boleh main paling kuat. Kau boleh ketuk yang sampai gitar semua dah tak dengar. So dia tengok pada instrument tu punya dynamic range juga. So basically ini just menunjukkan okay ini kena lagi kuat, ini kena soft. Dia relative macam saya cakap. Okay. So dia tak terlalu fix. Mana kuat mana perlahan. Soalan lagi? Yes. Okay, last question. Last question. Yang apa nama sheet kan? Apa sheet nama? Lead sheet. Lead sheet ni yalah kan Wan cakap tadi apa? Ada yang kuat, ada yang ni kan. So untuk sheet ni contohlah kita ada show contoh untuk drama sama ke dia punya dengan gitar punya ke? Good. Okay, sebenarnya ini kita panggil sebagai notasi yang standard lah. So, setiap instrumen akan ada notation yang berlainan. Sebab kita semua main parts yang berbeza. Tapi lead sheet tu adalah satu dokumen yang semua instrumen pun baca benda yang sama. So, dia tak sekomprehensif ini. So, biasanya kalau lead sheet tu dia just ada macam, contohnya, dia just ada, dia tak adalah kebanyakan note-note ni. Dia just ada stroke. Lepas tu sini kod apa? G minor contohnya. Stroke, sini A. Stroke, sini apa? Let's say C contohnya. So, kita tak ada specific rhythm, but kita tahu kiraannya 4 and then 4 satu bar ni kau kena main G minor, next kau kena main ni. Kecuali kalau ada rhythm tertentu, ada attack contohnya, dia akan tulis rhythm tu kat sini. So, let's say rhythm dia. So, maksudnya ini drama ke gitaris ke bassist ke semua akan baca lead sheet yang sama. Tapi kita tahu kat sini semua orang kena attack. Lepas tu kalau kata drum masuk dekat sini. Okay. Kita akan tulis drum fill in. Lepas tu kat sini drum. Biasanya just gitu. Maksudnya kita tahu dekat bar ni baru drum masuk. Sini tak ada. So kat sini drum fill in. Maksudnya dekat bar ni drummer akan fill in and then masuk. So itu lead sheet. Alright. Okay, good question. Mantap. Alright. Penat bercakap. Jadi aku nak relax jap. Nak tengok korang punya persembahan. Dan rasanya yang dekat rumah pun nak tengok korang punya persembahan. So, jom kita panggil Brainsue untuk membuat persembahan. Let's go! Aku harap tidak kecundang. Di sini kau juga pilihan. Hanya Tuhan mampu menentukan.
dari mimpi-mimpi dilema, bebaskan ku dari karma karena dilema. Aku hanyut dalam dunia, engkau sambut tanganku ke surga, tetapi engkau sudah terbasa. Mampukah ku untuk menerobah sejarah, menghalang, bebaskan kau dari mimpi-mimpi dilema, bebaskan ku dari karma kena dilema, bebaskan ku dari mimpi-mimpi dilema, bebaskan ku dari karma kena dilema. Mimpi-mimpi yang jaman, aku harap tidak kecundang. Di sini kau juga pilihan, hanya Tuhan mampu menentukan. Bebaskan kau dari mimpi-mimpi dilema, bebaskan kau dari mimpi kena dilema, bebaskan ku dari mimpi-mimpi dilema, bebaskan ku dari karma kena dilema. Untuk pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwar Din atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.